Buat ulang kaji semua tajuk-tajuk bidang tilawah Al-Quran dan tajwid untuk tingkatan 1. Jadi Ustazah rangkumkan isi-isi penting, nota yang seringkasnya untuk setiap tajuk. Okey, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Surah Fatihah ada 7 ayat. Okey, ayat ini, ayat surah Fatihah mesti dibaca di dalam solat, dan di dalam surah Al-Fatihah ini ada beberapa nama Allah, antaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Dan di dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya sentiasa berdoa kepada Allah untuk memohon hidayah ke jalan yang benar. Dan di sebelah kanan slide ini ada petikan ayat tersebut. Jadi murid-murid boleh. Kemudian ini merupakan ayat kefahaman tingkatan 1, iaitu surah Al-Baqarah ayat 34 hingga ayat 37. Tajuknya adalah Iblis dan juga Syaitan yang durjana. Berdasarkan surah tersebut, Allah Ta'ala menceritakan tentang perbezaan 3 makhluk yang dicipta, iaitu pertama malaikat, kedua iblis, yang ketiga manusia. Okey. Ketiga-tiga ni adalah makhluk, iaitu ciptaan Allah Ta'ala. Siapakah malaikat? Malaikat adalah hamba Allah yang sangat taat. Dicipta daripada cahaya, iaitu nur, mempunyai sayap, tidak bercantina, tidak berkahwin, tidak berkeinginan. Ketaatan malaikat kepada Allah memang sama daripada mula dia cipta sehinggalah mereka dimatikan. Makhluk yang seterusnya adalah iblis. Iblis pada asalnya adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah Ta'ala. Dicipta oleh Allah Ta'ala, tinggal di dalam syurga. Kemudian apabila Allah Ta'ala mencipta makhluk yang bernama manusia, Allah Ta'ala memerintahkan semua makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam. Pada waktu ini, iblis telah ingkar dengan arahan daripada Allah Ta'ala. Jadi iblis ini, dia merupakan makhluk yang ingkar arahan Allah Ta'ala. Dicipta daripada api. Kenapa dia tak nak sujud kepada Nabi Adam? Kerana dia rasa dia adalah hebat. Kerana dia dicipta daripada api. Dan iblis ini adalah makhluk yang gaib, dan juga dia berkahwin dan mempunyai keturunan. Iblis yang ingkar dengan perintah Allah Ta'ala itu namanya adalah Azazil. Ekoran daripada keingkaran dia kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah mengeluarkan dia daripada syurga, dan dia juga memohon kepada Allah Ta'ala. Dia minta izin. Dia minta izin daripada Allah Ta'ala untuk menyesatkan Nabi Adam dan juga keturunannya. Jadi sebab itulah kita dapati dan kita wajib mengetahui bahawa musuh manusia adalah iblis, syaitan dan sewaktu dengannya. Okey, makhluk yang seterusnya adalah manusia. Manusia ialah hamba Allah yang dilantik sebagai khalifah di atas muka bumi. Dicipta daripada tanah, berjasad, bernafsu, berkahwin, berketurunan. Dan manusia ini dia mempunyai keimanan yang sentiasa turun naik berdasarkan kepada amalan, berdasarkan kepada keimanan yang ada dalam diri dia. Kalau dia banyak melakukan kebaikan, maka tinggilah imannya. Kalau dia banyak melakukan kemaksiatan, maka turunlah imannya. Okey, bagaimana cara syaitan dan iblis sesatkan manusia? Iaitu pertama, timbulkan was-was dalam diri manusia, menghasut manusia tinggalkan suruhan Allah, menghasut manusia lakukan larangan Allah, timbulkan perasaan riak apabila beribadah, dan galakkan cara kita nak menghindari godaan syaitan. Okey, satu, berakhlak mulia. Yang kedua, tunaikan ibadah wajib. Ketiga, banyakkan ibadah sunat. Yang keempat, kuatkan akidah kepada Allah Ta'ala. Okey, bila cerita tentang ayat kefahaman, biasanya akan ditanya tentang pengajaran ayat. Jadi kena kenal pasti bagaimana cara untuk menjawab soalan pengajaran ayat. Okey, dalam pengajaran ayat, ringkasannya kita perlu ada PIH, iaitu pendahuluan, isi dan juga huraian. Pendahuluan, kita mestilah, umat manusia perlulah. Itu dia ayat pendahuluan. Kemudian isi, kemudian huraian. Ayat sebelum huraian itu mesti ada kata hubung. Akronimnya adalah suka. S supaya, U untuk K kerana A agar. Okey.
ayat selepas perkataan itu adalah ayat penerang. Bagi contoh untuk tajuk ini, kita mestilah mencontohi ketaatan malaikat supaya hidup diberkati Allah. Yang kedua, supaya semua manusia perlulah menjauhi godaan syaitan kerana dia menyesatkan manusia. 156 iaitu tajuk dia sabar menghadapi dugaan, yang mana dalam ayat ni Allah Ta'ala menerangkan ada beberapa bentuk ujian Allah kepada manusia, antaranya ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan nyawa dan juga kurang hasil buah-buahan. Jadi Allah Ta'ala ajar kita apabila kita ditimpa musibah, Allah Ta'ala kata, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa tujuan Allah Ta'ala uji manusia? Satu, dia nak melihat tahap iman manusia, dia nak uji tahap kesabaran manusia dan sebenarnya dia nak meninggikan darjat manusia. Selain itu sebenarnya untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia sebelum ini. Kemudian tajuk kefahaman yang seterusnya adalah surah Al-Baqarah ayat 168. Tajuknya adalah makanan halal lagi baik. Ini adalah contoh gizi makanan seimbang dan itu adalah petikan ayat dia beserta dengan terjemahan. Kemudian kita kena tengok apakah dia makanan halal dan juga makanan haram. Okey, itu ada perbezaan dah dimasukkan di dalam kotak. Kena pasti ya. Ada satu bahagian pengertian dan yang di bawah itu adalah bahagian ciri-ciri dia. Okey, pengertian makanan halal, makanan yang dibenarkan oleh syarak. Makanan haram pula adalah makanan yang dilarang oleh syarak. Okey, ciri. Makanan halal, makanan bahannya adalah halal dimakan. Manakala makanan haram dilarang ataupun mempunyai bahan haram dimakan. Binatang. Kalau makanan halal, binatang itu disembelih mengikut syarak. Kalau makanan haram itu tidak disembelih mengikut syarak. Bermaksud tidak putus dua urat, iaitu urat halkum dan urat berih. Contoh binatang yang tidak disembelih ikut syarak tu contoh binatang yang kena langgar lori, mati. Okey, itu dikenali sebagai bangkai. Okey, seterusnya kandungan. Makanan halal adalah bebas daripada najis dan kotoran, manakala makanan haram itu bercampur antara najis dengan kotoran. Sumber pula, makanan halal adalah dapat melalui cara yang halal, seperti pekerjaan yang halal. Kalau makanan haram diperoleh dengan cara yang haram, contohnya menyamur, merompak dan sebagainya. Okey, kenapa Islam melarang kita makan makanan haram? Antaranya iaitu pertama, apabila kita makan makanan haram, hati akan menjadi keras, suka melakukan kejahatan, mudah mendapat penyakit. Okey, seterusnya pengajaran ayat. Okey, apa pengajaran yang boleh kita dapat daripada ayat ini? Iaitu pertama, umat Islam mestilah mengambil makanan halal. Okey, umat Islam mestilah itu pendahuluan. Mengambil makanan halal itu adalah isi supaya, itu kata hubung, doa dimakbulkan Allah. PIH. Umat Islam mestilah mengambil makanan halal supaya doa dimakbulkan oleh Allah. Yang kedua, umat Islam perlulah menceburi makanan halal supaya dapat menjamin kehalalannya. Jadi, murid-murid sekalian, apabila dapat sahaja bab pengajaran ayat, jadi kita punya isi mestilah fokus kepada tajuk yang kita bincangkan. Dia tidak boleh menerawang.